إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. وأقول وبالله التوفيق. Kita sambung sikit lagi tajuk yang lepas, perang antara tauhid dan syirik. Kata Wahabi telah menjadi simbol di situ, ya. Kata ataupun lafaz perkataan Wahabi telah menjadi simbol bagi setiap orang yang mengesahkan Allah, yang hanya menyembah Tuhan yang satu dan mengikut sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, juga mengajak orang lain supaya mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ahli sunnah ni disukakan hidayah untuk orang lain, disukakan kebaikan untuk diri dia dan juga untuk orang lain. Bahkan dia mengutamakan orang lain tu, kalau dari sudut keduniaan, kebendaan, dia akan utamakan orang lain lebih daripada diri dia. Sebagaimana puak-puak Al-Ansar radhiyallahu ta'ala anhum, akan yang mereka telah buktikan, tafsirkan dalam diri mereka, mereka terjemahkan kan tuntutan ini dalam diri mereka. Mereka mengasihi orang-orang yang beriman daripada kalangan muhajirin, seperti yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quran, surah nombor surah Al-Hasyr, surah nombor 59, ya. Allah kata walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim, orang-orang yang menempati ataupun penduduk tempatan Madinah. Alladzina tabawwa'ud dara wal iman, walladzina tabawwa'ud dara wal iman, maknanya mereka penduduk tempatan di Madinah dan mereka telah beriman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah kepada mereka. Maknanya ada ketua-ketua, pembesar-pembesar mereka yang telah pergi bertemu dengan Rasulullah SAW di musim haji, dan mereka telah beriman, membai'ah kepada Nabi SAW. Dipajak Nabi SAW ke Madinah. Jadi mana, dan dakwah penduduk di Madinah tadi, akhirnya ramai yang masuk Islam. Allah buka hidayah, kan, buka pintu hati mereka, dia masuk Islam. Itu dia. Jadi Allah Ta'ala cerita tentang keadaan orang-orang muhajirin yang sukakan kebaikan tadi untuk orang lain dan untuk diri mereka sendiri juga. Itu yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, mencintai. Itu dia. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka ni tak ada rasa hajat pada kebendaan yang telah diberikan kepada mereka tadi, kekayaan, kemewahan, tak ada hajat pun.
Dalam hati mereka. Bahkan mereka mengutamakan puak-puak al-muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mengutamakan orang lain walaupun mereka tadi dalam hajat yang amat sangat. Allah kata, wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara daripada kebakhilan dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Jadi macam itulah kita ni ahli sunnah wal jamaah, kita nak ajak macam tu. Dan kita nak amalkan macam tu. Amalkan kebaikan tadi. Mencintai kebaikan untuk diri kita. Mengutamakan diri kita untuk mendapat pahala akhirat. Tapi mengutamakan orang lain tentang keduniaan, kemewahan dunia. Kenapa? Kerana nak ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga puak-puak muhajirin tadi takut puak ansar tadi ambil habis pahala. Sampai macam tu sekali kan. Nabi kata, tak, selama mana kamu berterima kasih kepada mereka, kamu berdoa untuk mereka, kan, pahala tu akan dapat juga pada kamu. Jadi puak-puak ansar ni macam tu sekali kan, berebut-rebut nak pahala tadi macam tu. Jadi kita ni macam tu lah. Kita sukakan kebaikan untuk diri kita dan kebaikan untuk orang lain. Itu bukan kita nak menerakakan manusia. Maksudnya nak cerita ni masuk neraka, ni masuk neraka. Kerja kita bukan nak masukkan orang ke dalam neraka. Kerja kita untuk sampaikan petunjuk dan hidayah kepada manusia, kan? Jadi kalau kena taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun dapat pahala juga. Allah kata, Nabi kata, li ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Allah bagi hidayah kepada seseorang melalui kamu lebih baik daripada kamu memiliki unta-unta merah. Jadi kita sukakan kebaikan tu untuk diri kita dan untuk orang lain. Dalam bab pahala kita utamakan diri kita. Sebab tu kata ulama, kalau kita ni sembahyang jemaah di masjid, kita dah duduk di saf depan dah, tiba-tiba datang tok pengulu ke, tok ketua kampung ke, ataupun PM ke, siapa ke, menteri ke, tidak boleh bagi kita untuk undur ke belakang nak bagi pahala tu dekat dia, tak boleh. Di saf yang pertama tadi kan, melainkan kalau kita dihalau lah, tak macam mana dia pahalau kita kan. Tapi kalau dia nak minta tu, saya tak minta maaf, saya dulu minta maaf lah, saya dulu tak kira lah siapa orang tu, walaupun tinggi mana derajat orang tu. Kalau yang lambat datang ke saf pertama tadi, nasib lah, duduk belakang lah. Tapi hari ni tak. Hari ni masing-masing berebut tak mau duduk dekat imam. Ni realiti yang berlaku sekarang. Kita duduk sembahyang di masjid kan, tuan-tuan haji kan, pergi masjid, semua duduk berdiri di belakang tu. Sembahyang sunat pun kalau boleh, sembahyang sunat di saf yang paling belakang sekali, jauh pada saf yang pertama. Padahal pahala paling banyak, paling dekat dengan imam. Lagi dekat dengan imam, lagi banyak pahala. Jadi itu. Sehingga ada sebahagian orang, yalah tak belajar barangkali, dia kira tempat tu ya, tempat dia betul-betul dengan kipas tu, kan? Sehingga ni mana kerana kerap sangat dia sembahyang di situ, kita pun mungkin tersujud bau dia lah, kan? Macam tu nak ceritanya kan. Tapi kita ni janganlah duduk setempat ya, beralih tempat. Tadi lagi dekat kepada imam, lagi baik pahala kita itu untuk orang lelaki-lelaki lah. Kalau kaum wanita lagi belakangnya lagi baik lah. Itu sebaliknya. Jadi macam tu. Mana kita tak boleh mengutamakan orang lain dalam bab pahala. Utamakan diri kita dulu. Itu dia. Jadi jangan kita nak undur ke belakang bagi kepada pakcik yang lebih tua. Tak. Kita dulu. Dan pakcik yang lebih tua ni tak boleh pegang budak tua, hang duduk belakang, hang budak-budak lagi, kan? Salah. Zalim. Menzalimi orang tu. Tapi itulah orang Melayu kita kan. Saf kanak-kanak tu tak. Walaupun kanak-kanak tu rajin, datang awal, nasib dia kena duduk saf yang kelima di belakang, tulis saf kanak-kanak, lagi tak baligh. Dia kata putus saf. Mari mana benda ni, tak ada nas, tak ada dalil kan. Itu dia. Amalan yang macam tu saja, ikut-ikutan. Kalau ada pun dalil yang dhaif yang tak boleh dijadikan sebagai hujah. Jadi maknanya kita ni itulah, sepatutnya kanak-kanak tadi kita kena, kita raikan dia kalau dia mari awal kan. Maknanya kita ialah ucap barakallahu fiik pada dia, bagus, masya-Allah kan. Itu. Baik.
Dalam bab keduniaan tak apalah kita utamakan orang lain. Kerana apa? Kerana mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sesungguhnya Wahabi adalah nisbah kepada Al-Wahhab. Ini dia. Jadi kita selalu rasa sedih lah orang kata kita tu Haji tu Wahabi. Haji tu Wahabi tu. Tak apalah, Wahabi ni maksud dia hamba Allah Ta'ala yang maha pemberi. Abdul Wahhab. Ya, saya Abdul Wahhab. Saya bukan Wahabi. Wahabi ni Allah Ta'ala. Wahabi ni Allah Ta'ala. Wahhab tu Allah Ta'ala. Saya ni Abdul Wahhab. Bukan nama Pak Abu lah. Yalah, nama saya Abu Bakar, tapi saya ni Abdul Wahhab, hamba bagi Tuhan yang maha pemberi. Itu dia. Jadi kita nak duka cita apa? Nisbah kepada yang baik kan? Nisbah kepada yang baik. Kita seronok lah. Itu. Ia adalah salah satu dari nama-nama Allah yang paling baik. Berarti dialah yang memberikan kepadanya tauhid. Macam mana gitu? Yang merupakan nikmat Allah yang paling besar bagi orang-orang yang mengesahkan Allah. Ini nikmat paling besar lah, nikmat tauhid. Baik, yang kelima, para da'i. Da'i ni pendakwah lah. Da'i ni pendakwah. Da'a yad'u. Da'i isim fa'il, kan? Da'a yang mengajak, yang menyeru. Dakwah seruan. Seruan. Nak pergi kenuri pun dia panggil dakwah juga. Nak pergi mana tu? Nak indi dakwah. Saya ada pelawaan, ada ajakan lah. Orang pergi kenuri, ada dakwah. Ya kan? Para da'i kepada tauhid hendaknya sabar dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manilah kita kan. Jadi kita ni cerita kat orang, bukan nanti ustaz kan. Kita dah mengaji dah, kita nak ceritalah kat kawan-kawan kita apa semua. Kan? Cerita akidah yang benar, gini-gini, sifat-sifat Allah Ta'ala apa semua, yang maha agung apa semua. Jadi dia nampak kita, ni macam cakap-cakap orang Wahabi ni, kan? Jadi dia kata kita ni Wahabi lah. Dia dulu dia rapat dekat kita, kan? Sekarang dia dah semakin jauh ni kita kan, tak merkat dengan kita dah. Kenapa? Kerana dia kata kita ni ada fikrah ataupun pemahaman Wahabi yang menyeleweng, kan? Tak mau ikut orang ramai, tak mau ikut tok nenek, kan? Tok nenek kita dah beramal lama dah kan. Dia tiba-tiba mari dia buat benda baru, cerita benda yang tak ada dulu. Itu dia. Jadi kita kena sabarlah. Sabar sebagaimana Nabi SAW bersabar dalam berdakwah. Nabi ni macam-macam ancaman, macam-macam tekanan yang dia kena tadi kan, sampai di tahap kepada nak bunuh dia lah. Baru ni Ustaz apa nama Yazid Abdul Qadir Jawas datang sini, dia cerita kan. Ustaz Yazid dari Indonesia datang baru ni, dia cerita di sini. Dia cerita maknanya dia tadi bila dah ajak orang kepada sunnah, kepada tauhid, macam-macam orang buat dia, sampai orang baling batu di rumah dia. Orang baling batu. Kita tak sampai tahap tu. Orang kampung tadi kan ambil batu baling, masuk dalam rumah dia, kena tingkap rumah dia, masuk dalam rumah dia, sampai dia diusir daripada rumah dia. Rumah sendiri kan, dia buat rumah sendiri kena usir pasal lari kepada rumah bapa mertua dia. Dia cerita macam tu sekali. Nak ajak orang kepada kebaikan je, bukan nak minta duit orang, bukan nak minta harta orang. Tak, nak cerita kebaikan kepada orang. Yang ni sunnahnya, yang ni akidah yang sahihnya. Tapi macam tu diterima. Jadi maknanya kan, tidak ada orang yang bawa kita kata akidah yang benar, agama yang benar, melainkan dia akan disakiti lah, kan? Akan disakiti, akan diuji. Tapi hidup ni bukan sentiasa diuji dengan ujian yang berat-berat. Kadang-kadang diuji dengan kesenangan, kemewahan, kebahagiaan, keseronokan, juga ujian. Hidup, sebab tu dikatakan hidup ni penuh dengan ujian. Kadang-kadang ujian tu dia mari berbentuk kesusahan, kesempitan, dan itulah dia ujian yang sebenar. Dan kadang-kadang kita diuji dengan kesenangan, kebahagiaan, keseronokan. Itu ujian. Ujian sebenarnya. Kalau kita berfikirlah, sama ada Allah nak tengok sama ada kita lalai ataupun kita tidak lalai. Kesenangan, kemewahan, kita nak urus harta kita tadi kan, sibuk sampai tak sempat nak sembahyang jemaah. Dulu kita sembahyang jemaah 5 waktu tak tinggal, doa dekat Allah Ta'ala minta jadi kaya, Allah bagi jadi kaya.
Kan? Jadi tokek kopuk lekor umpamanya. Kan? Ada kedai kecil jadi kedai besar-besar kan, sampai ada kilang kerupuk lekor. Tak sempat nak mendirikan solat berjemaah 5 waktu, dah jadi kurang 4. Dia turun jadi 3. Lain-lain kali kurang jadi waktu isyak aja. Itu pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada solat jemaah tadi. Allah uji dengan kesenangan dan kemewahan. Jadi macam tu. Kita duk sangka ni, ni nikmat Allah Taala bagi nikmat. Tak, kadang-kadang benda tu dia panggil istidraj. Takut kan istidraj. Allah bagi. Kita buat apa? Kerja, orang kata kerja naik tangan. Orang tu rajin kata kan, dia tu kerja naik tangan. Mana tangan ni kerja jadi. Buat tu jadi, buat ni jadi, semua jadi. Buat bendang jadi, sawah jadi. Kan? Kebun jadi, semua jadi. Kena ingat, takut-takut dia tu mana jadi musibah kepada diri kita balik. Itu dia. Kena ikut Nabi SAW. Nabi ni susah nak ajak kebaikan kepada orang kan. Itu dia. Tapi kalau tak cerita kat orang tak susah. Orang sayang, orang suka. Sebab apa? Sebab tak cerita, tak cakap. Kita ni kalau kita ikut je rentak kan, ikut rentak je, orang tak akan marah dekat kita. Cuba kita cakap sesuatu yang menyanggahi. Lepas tu mulalah depa sangat marah dan kata macam-macam. Dulunya kita ni lah baik, dia ni orang baik, bapak dia baik, keturunan orang baik-baik, keluarga yang baik, kampung dia pun baik, orang kampung dia pun baik. Baik sungguh. Tapi bila dia cerita sesuatu yang menyanggahi, kan, perbuatan masyarakat yang menyanggahi Al-Quran, dia nak perbetulkan, di situlah dia akan kena. Macam itulah. Memang benda ni dia panggil tajribah. Siapa saja yang buat macam tu dia akan kena. Bahkan dia akan diusir barangkali, dan mungkin dia akan dibunuh. Macam tu sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajar Nabi SAW apa yang perlu Nabi buat ketika menghadapi ujian dalam berdakwah. Begitu juga kita kan, nak cerita kepada orang satu kebaikan, kita kena bersabarlah. Sebab tu Allah kata dalam surah Al-Muzammil, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Allah Ta'ala kata sabarlah di atas apa yang mereka katakan. Jadi bersabar ni perintah ya, perintah. Bersabar menghadapi gangguan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, ahlul bid'ah, dan keterangan tentang apa yang mereka dapatkan dari Allah Ta'ala tadi. Allah Ta'ala terangkan apa yang penentang dakwah tadi akan dapat daripada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang selepas tu, ayat 11. Kan? Selepas ayat ni, bersabarlah di atas apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Jauhilah mereka dengan cara yang baik. Allah kata wadharni wal mukadzibin. Biarlah mereka itu dengan aku. Aku tahulah nak buat apa. Allah kata. Kamu sabar je kerja kamu. Yang urusan depa serah pada aku. Kan? Aku tahulah nak buat apa. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati. Biarlah orang-orang yang berdusta itu, yang mempunyai nikmat, kekayaan, kemewahan, biarlah mereka berseronok. Tunggu. Wa mahilhum qalila. Berilah sedikit masa kepada mereka. Kalau ada yang bertaubat tu, tu alhamdulillah, dia selamatlah. Kalau tak bertaubat, terimalah balasannya. Allah kata inna ladaina ankalan wa jahima. Kami ni di sisi kami ada belenggu-belenggu, rantai-rantai yang akan mengikat mereka tadi daripada api neraka. Wa jahiman, dan neraka yang menyala-nyala. Duk tunggu kepada orang yang menentang itu. Wa ta'aman dha ghussatin, dan makanan yang menyekat kerongkong. Buah berduri itu kan, sajaratuz zaqqum ta'amul athim. Buah zaqqum tu yang berduri tadi kan, pokok dia macam apa nama, kepala syaitan tadi kan. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Allah cerita dalam Quran. Wa azaban alima, dan azab yang pedih. Begitu juga ayat seperti ini Allah Ta'ala cerita dalam surah Luqman, surah nombor 31, ayat 24. Allah kata, numatti'uhum qalilan. Kami beri kepada mereka kemewahan, kesenangan yang sedikit. Tapi mereka rasa banyak dah.
Tapi Allah kata qalilan, sikit. Walaupun dia tu billionaire apa semua kan, manusia paling kaya di dunia ni, ataupun nombor 2, nombor 3 terkaya di dunia kan, Allah kata numatti'uhum qalilan, kami beri kepada mereka kesenangan, kemewahan sedikit saja. Kemudian summa nattarruhum, kemudian kami paksa mereka. Allah kata kami paksa mereka, nak tak nak, ila azabin ghaliz, kepada azab yang berat. Azab yang berat, ghaliz, berat sungguh azab tu, tak tertanggung, tapi terpaksa dalamnya. Ini cerita dia. Maknanya kita ni bersabar dengan apa yang kita nak sampaikan kepada orang. Orang pasti akan kata apa-apa dekat kita. Dia tak kata depan-depan, dia kata belakang. Tapi biasanya orang Melayu kita ni, dia kata kat belakang lah. Tapi depan kita ambu bagus lah, salam sampai nak sujud kepala lutut kita. Assalamualaikum, sujud. Sampai nampak macam nak sujud salam dengan kita tadi kan. Dah jumpa orang macam tu. Kita kata tak boleh salam macam tu. Kita ni tak boleh tunduk kepada makhluk. Dia marah kita, takkan tak boleh ke ustaz? Berapa lama dah kita duk buat, tak ada siapa duk tegur pun. Salam macam biasa sudah lah. Ini salam ni, dia tu dah tinggi pada kita, kita dah pendek. Kemetot kan. Dia ni salam macam nak sujud. Oh, tak boleh salam macam ni. Kita pun nak salam dia, kita pun kadang-kadang kita nak lari daripada bersalam dengan dia. Oh, depan kita cukup bagus, cukup manis. Belakang kita, oh, bahaya ustaz tu, Wahabi tu. Wahabi ni herannya panggil ustaz je, panggil ustaz apa? Assalamualaikum ustaz, Assalamualaikum kan. Aduh. Jadi macam ni. Jadi kita pun fikir juga kan, kenapa panggil aku ustaz? Aku tak pernah mengajar pun di masjid ni. Aku duduk sembahyang lah kan? Itu dia. Saya duk tunggu juga kok dia pelawar 1 slot ke 2 slot ke kan. Setengah slot pun tak apa kan. Dia tanya-tanya ayam ada lah. Tanya-tanya ayam. Ada ke tanya-tanya ayam? Ajak-ajak ayam. Hak tu saya punya peribahasa sendiri, tanya-tanya ayam. Tanya-tanya ayam. Macam mana orang tua ni kan, tak apalah ajak-ajak ayam. Macam mana ajak-ajak ayam? Saya pun fikir juga kan. Tak apalah, terima je lah. Tak rosak akidah pun kan. Tak rosak akidah. Jadi macam tu. Allah musta'an. Baik, kemudian dalam surah Al-Insan, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Maka bersabarlah, kan, melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Sabarlah. Nak buat ni kan, nak buat kerja ibadat, nak buat kerja dakwah ni macam-macam lah ujiannya kan. Tu. Tapi itulah, dia selepas ujian tu dia ada kemanisan. Selepas ujian ada kemanisan. Macam kemanisan iman tu kan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, saya duk baca kisah dia kena penjara. Berapa kali tahu dia kena penjara? 7 kali. 7 kali kena penjara. Kena 2 minggu, setahun setengah, 5 tahun. Keluar masuk penjara. Bukan ahli maksiat, bukan kaki judi, bukan kaki lanun merompak orang. Dah. Kan? Mana dia keluarkan dalil pendapat yang bertepatan, pada pandangannya bertepatan dengan hadis yang sahih. Bab al-halif bit-talaq, sumpah dengan talak tadi kan. Dia kena penjara bab tu ya. Cerita pasal hadis nuzul tentang arash. Kan? Kena penjara hak tu ya. Dan penjara, dan kali terakhir sampai mati dalam penjara. Sampai orang nak bunuh dia. Dia kata nak bunuh aku syahid. Kalau buang aku ke satu tempat, maka itu adalah rehlah bagiku. Kalau penjarakan aku, maknanya itu satu tempat ibadah untukku, al-khulwah kan. Aku boleh beribadat kepada Allah Ta'ala. Tapi dalam penjara pun dia duduk tulis. Mana ada bahan-bahan rujukan apa semua, mana ada. Semua bergantung pada ingatan dia tadi kan. Ilmu dia bahrun. Sebab tu digelar dia sebagai Syekhul Islam.
Dia bukan takat menulis juga keluar berperang dengan puak-puak Tatar tu, kan? Jadi macam tu. Tapi selepas tu ada kemanisan, kan? InsyaAllah Allah Ta'ala janjikan untuk dia dan untuk orang yang berjuang berdakwah sepertinya syurga insya-Allah Ta'ala. Itu susah di dunia, kan? Tapi kita nampak dia susah, mungkin dia tak rasa susah. Dan dia ni maafkan orang, kesilapan orang dia maafkan semua, kan? Sehingga ada raja yang selepas tu nak bantu dia, nak balas balik kepada yang fitnah tadi, kan? Dia kata, saya dah maafkan mereka dah. Ataupun mereka dengan Allah Ta'ala tu, Allah nak seksa itu terpulanglah kepada Allah. Adapun di sudut saya, bagi pihak saya dah maafkan mereka semua tadi. Macam tu sekali sikap dia, kan? Susahlah kita nak ikutnya. Kemudian jangan ikut orang-orang yang berdosa ataupun orang yang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang kafir tadi, kan? Jangan ikut mereka. Kemudian setiap orang Islam hendaknya menerima dakwah kepada tauhid, mestinya lah. Bila kita orang Islam, orang ajak kita kepada tauhid, kita bersegera menerimanya, meninggalkan segala bentuk syirik dan khurafat. Jadi kita tu lah di Malaysia, kita ni kita duduk dengar, duduk baca tu dekat Pulau Besar Melaka tu, kan? Di situ dia pun buat pusat mensyirikkan Allah Ta'ala tadi, kan? Tu tak tahulah sekarang ni macam mana. Dia pun buat pusat pelancongan ke apa ke, tak tahulah. Di situ ada kubur yang dia anggap sebagai kubur wali keramat apa benda tu. Tu duduk doa di situ. Saya tengok daripada dalam surat khabar ke apa dulu pernah sekali yang ni duduk doa, yang bukan Muslim di belakang duduk angkat tangan. Kan? Nampak macam Muslim musyrik lah maknanya, kan? Melayu musyrik lah. Duduk doa dekat kubur tu. Apa nama Cina kat belakang ni duduk angkat tangan. Pernah tengok tak? Tu. Kerana sesungguhnya Tauhid adalah dakwah para rasul secara keseluruhan. Sebagai orang kata, nak dakwah kepada tauhid lagi, apa benda lagi, semua orang ada Islam dah, kan? Tapi kebanyakannya ya Islam tapi musyrik, syirik dengan Allah Ta'ala. Hak duk jumpa bomo tu berapa ramai lagi dah duk percaya ke bomo tu, kan? Berapa ramai lagi. Kita bukan orang kampung biasa ni, orang yang berpelajaran, akademik dia tinggi, kan? Dia pun duk jumpa bomo tu syirik dengan Allah Ta'ala tadi. Itu. Sampai ada kawan cerita macam tu lah. Orang ni pergi berubat dengan bomo, dia kata saya dah 100 ringgit dah beli buah limau. Tak nak limau hari tu lah, limau nipis tu duk suruh mandi lah apa lah, kan? Tu dia. Tak lega-lega juga penyakit dia. Dakwah para rasul secara keseluruhan juga dakwah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, nescaya dia akan mencintai dakwah kepada tauhid, dan barang siapa membenci dakwah tauhid, maka berarti dia telah membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Mencintai Rasul mana mencintai Allah lah. Kalau tak mencintai Rasul, tak mencintai Allah lah. Allah kata, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kamu mencintai Allah, ikutlah aku, nescaya Allah akan cinta kepada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa kamu, wallahu ghafurur rahim, kan? Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 31 tu. Baik, kita masuk pula kepada bahagian 13, hukum hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am, surah nombor 6 ayat 57. Allah kata, inilah hukmu, ayat yang surah 56, surah nombor 6 tu, Al-An'am ayat 57 tu bukan ayat di mula tu, kan? Ayat di ujung tu. Dan cerita ya, inilah hukmu illa lillahi. Tak ada dalam buku kita, tak ada. Ni dalam buku tak ada. Kan saya pergi cari talian, saya buh tang ni. Ya. Wa huwa khairu wa huwa yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Sebenarnya hukum itu adalah milik Allah. Segala hukum perundangan itu adalah
hak ataupun milik Allah Ta'ala. Dia menceritakan yang benar, Allah ceritakan yang benar. Dialah dia sebaik-baik yang membuat keputusan, membuat hukuman. Jadi hukuman Allah ni yang terbaiknya. Jadi kita ni dah terjajah sejak sekian lama. Kita ni terjajah, kan? Mula-mula siapa jajah kita? Portugis, kan? Portugis jajah kita. Lepas tu mari siapa pula? Belanda. Lepas tu mari siapa pula? Inggeris, kan? Mari jajah. Jepun dulu, Jepun dia kata kami bukan penjajah, kami pembebas, dia kata. Tapi dia penjajah sebenarnya. Sampai tuk nenek kita makan ubi kayu, rebus apa semua, kan? Gemuk juga, tapi gemuk angin. Kan ubi kayu. Itulah kita tak tahulah, saya tak pernah rasa tak. Tapi kan bapa ayah kita, nenek kita, kan, haji tu tak sempat, kan? Tak sempat zaman Jepun. Jadi penjajah. Lepas tu kita terjajah. Maka ada kesedaran di sebahagian, daripada sebahagian orang kata orang-orang Islam. Kita kata macam depa dalam sejarah Melayu, pahlawan-pahlawan Melayu kita kata, kan, macam apa lagi, Mak Kilau, Datuk Bahaman, apa semua, Tok Janggut, kan. Depa tu pergi belajar di sana, di Mekah. Depa dapat tu, kan, dapat ilmu tu balik, sebarkan ke kampung halaman dia. Tapi siapa yang duk bagi tekanan dekat depa ni? Tu masalah dia. Orang yang cintakan keduniaan, sayangkan pangkat dan harta dia tadi, pokok ni lah jadi penyebab kepada kita kata kejatuhan Islam ataupun kejatuhan bangsa kita sendirilah. Nak kata orang munafik, wallahu ta'ala alam lah. Itu cerita dia. Jadi maknanya terjajah sejak sekian lama, sehingga akhirnya perundangan kita pun belajar undang-undang daripada orang barat, balik mengamalkan undang-undang barat tadi, kan. Paksa kita supaya ikut undang barat tadi. Jadi kita ni hanya kata saja dasar pandang ke timur, tapi perbuatan kita dasar pandang ke barat dan ikut barat. Nampak macam mana? Nabi kata macam tu, mukjizat Nabi, kan. La tattabi'anna sunana man kana qablakum. Kamu pasti akan ikut sunnah, cara-cara hidup orang-orang yang sebelum kamu, Nabi kata. Hadwal quzzati bil quzzah. Sikit, shibran bi shibrin, sejengkal, zira'an bi zira'in, sahasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Kalau mereka masuk dalam lubang biawak, kamu pun akan masuk juga. Sampai macam tu sekali, kan. Ya, Allah Ta'ala kata, inil hukmu illa lillah. Segala keputusan itu adalah Allah Ta'ala. Kehidupan kamu, untuk kebaikan kehidupan kamu. Itu dia. Allah menciptakan makhluk dengan tujuan agar mereka beribadat kepadanya semata-mata, taat, patuh. Sebab tu bila diajak kepada Islam, orang Arab ni, dia faham Islam tu apa. Kalau dia nak ikut, dia ikut sungguh-sungguh. Kalau dia tak mau ikut, dia akan tentang habis-habisan, kan. Dia faham perkataan Islam itu, Al-Islamu. Dia faham perkataan La ilaha illallah tu. Kalau dia ikut, dia akan ikut sungguh-sungguh. Dia akan pertahankan La ilaha illallah tadi dengan harta dan nyawa dia. Tapi kalau dia tak mau ikut, dia akan tentang, dia akan lawan sungguh-sungguh, tak mau terima. Itu dia. Jadi beribadah hanya kepada Allah semata-mata. Islam. Jadi kan, al-istislam wal inqiyad, taat, patuh, menyerah bulat-bulat kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Taala sebut dalam Quran, kan, surah apa? Al-Ahzab, kan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Kan? Tak ingat ada surah tu, surah Al-Ahzab, surah apa? Al-Ahzab ayat 36. Al-Ahzab ayat 36. Kan? Allah kata, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak patutlah, tidak selayaknya bagi seorang lelaki yang beriman dan wanita yang beriman, apabila Allah telah memutuskan, Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara
untuk mereka pilih yang lain. Tak sepatutnya. Barang siapa yang menderhaka Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia sesat dengan kesesatan yang nyata. Macam tu. Tapi hari ni macam tu kan, syaitan berpakaian manusia. Syaitan manusia. Yalah, syaitan ni ada dua, syaitan daripada jin dan syaitan daripada manusia. Dia cuba belajar, mengkaji, dia membaca tentang agama. Kenapa? Niat hati dia nak menyelewengkan agama. Lalu timbullah pertubuhan-pertubuhan macam kita kata SIS, apa, Islam liberal, apa semua. Sekarang kan duk heboh kan, duk masuk ni, duk bawa pemikiran yang merosakkan ni. Ya, merosakkan. Nak bagi Islam ni, itulah Islam ni kena apa, tafsir ikut suasana semasa apa semua. Tu perempuan boleh jadi imam tadi kan. Jadi sonsang habis. Semua boleh. Kan perkahwinan, apa tu? Agama ni semua sama, mengajak kepada kebaikan. Mana ada agama mengajak kepada kejahatan? Dia mari macam tu. Ini semua kita panggil anak-anak murid orientalis, mustasyriqin. Belajar tentang agama Islam daripada orang barat. Profesor tadi kan orang barat. Jadi anak murid dia, anak-anak Islam, dapat PhD apa, 2-3 kali PhD dapat. Balik duk merosakkan Islam. Baru ni nak masuk boleh masuk tak Malaysia baru ni? Apa nama? Doktor apa? Firdaus apa nama? Kan? Siapa yang bawa masuk? Siapa yang berusaha untuk bawa masuk ke sini? Siapa dia? Orang kita lah. Orang Melayu lah. Yang dia tadi terpengaruh dengan pemikiran macam tu. Dia mungkin membaca, tapi dia baca, semua dia baca. Dapat hidayah apa tu lah, petunjuk apa tu lah maksud dia. Petunjuk ke arah menjahanamkan tadi, merosakkan. Tu dia. Dia tak ada belajar, dia belajar buku dia baca. Nasib lah dapat buku baik-baik, dapat buku Syiah jadi Syiah. Kan? Tu dia. Dia mengutus para rasulnya untuk mengajar manusia, lalu menurunkan kitab-kitab kepada mereka sebagai panduan. Kitab-kitab ni sebagai panduan, ikutan. Tu dia. Tapi iyalah, macam mana orang kita nak ikut Al-Quran? Dia pun tak kerti baca Quran. Baca Quran pun baca terjemahan dia. Baca terjemahan. Tu dia. Quran tak kerti baca, nak ikut Quran, tak faham Quran, belajar tak nak. Allah turunkan kitab-kitab kepada mereka sehingga bisa memberikan hukum, keputusan yang benar dan adil di antara manusia. Allah kata wa idza hakamtum fahkumu bil adl. Kan? Bila kamu hukumlah dengan wa idza hakamtum fahkumu bil adl. Kamu hukumlah dengan adil. Jadi adilnya beliau ikut apa yang Allah Ta'ala putuskanlah di antara manusia. Hukum tersebut tercermin dalam firman Allah Ta'ala dan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dah cerita, Rasulnya dah cerita. Hukum itu mencakup berbagai masalah, di antaranya ibadah. Jadi ibadah ni maksud dia mesti kena ikut Nabi SAW, tak boleh duk reka. Itu keputusan Allah, keputusan Rasulnya SAW. Ibadat tak boleh reka, tak boleh. Kita nak tambah-tambah kan. Muamalah, pergaulan antara manusia, ada batasannya, ada had-hadnya, tak boleh melampaui batasan. Kalau lelaki nak bergaul dengan wanita, maknanya dia mesti kahwin dulu, macam tu, yang bukan mahram dia. Kemudian aqaid, kepercayaan, akidah tadi bersumberkan daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahih, bukan daripada falsafah Greek ke mana ke ambil sebagai sumber akidah tadi, mantik ke, kan? Bukan daripada tu. Kemudian tasyri', penetapan syariat adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Siasah, politik, itu dia, berteraskan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berbagai permasalahan manusia lainnya. Itu dia. Yang pertama, hukum dalam akidah. Yang pertama kali diserukan oleh Rasul, para Rasul, adalah pelurusan akidah, membetulkan akidah, kepercayaan. Jadi maknanya manusia ni ketika dalam kegelapan syirik,
menyekutukan Allah Ta'ala, maka Allah hantar para rasul untuk memperbetulkan kepercayaan dan pegangan akidah mereka. Allah hantar Nabi Nuh, Allah hantar Nabi Hud, Saleh, Ibrahim, sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta mengajak manusia kepada tauhid. Nabi Yusuf alaihi salam misalnya, ketika berada di dalam penjara, tengok dalam penjara dia sempat berdakwah tadi kan. Jadi macam tu orang beriman tadi. Dia tadi sentiasa hidup dia dalam dakwah dan mengajak orang. Jadi mana dia akan cerita juga kebenaran itu, walaupun kebenaran itu pahit. Cerita ketika berada di dalam penjara, beliau menyeru kedua temannya. Maksudnya temannya orang yang duduk dalam sekali dalam penjara lah, ya? Dia ajak kepada tauhid. Ketika keduanya menanyakannya padanya tentang takbir mimpi. Aku mimpi ni macam ni. Aku mimpi ni, aku ni perah apa nama? Buat apa? Arak. Aksiru khamran. Kan? Aku mimpi ni aku duk buat arak apa semua kan. Jadi hak seorang mimpi, aku mimpi aku ni ada burung makan roti atas kepala aku kan. Atas kepala aku ada roti, kemudian datang burung makan. Dia kata itulah. Sebelum dia dakwah dulu. Dia dakwah dulu kan. Dia dakwah, dia ajak kepada tauhid. Nabi Yusuf berkata, ya sahibai sijni, wahai dua sahabat yang berada di dalam penjara, a'arbabul mutafriquna khairun, adakah Tuhan-Tuhan yang banyak-banyak tu, yang berhala-berhala sembahan yang banyak itu lebih baik, atau Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Tanya. Kemudian dia kata balik, ma ta'buduna min dunihi, kan, tidaklah apa yang kamu sembah selain Allah Ta'ala itu illa asma'un, kecuali nama-nama samaitumuha, yang kamu sendiri letakkan nama pada dia. Hak ni nama Manat, ini mana? Ini nama Uzza. Okey, hak ni nama Yaghus, nama Ya'uq, ini nama Nasr. Kan? Itu dia. Antum wa aba'ukum, nama-nama yang kamu dan nenek, datuk nenek kamu letakkan padanya. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tak turunkan pun kan benda-benda tersebut, kepercayaan tersebut. Inil hukmu illa lillah, hanya sesungguhnya hukum itu adalah milik Allah. Itu dia. Amara alla ta'budu, dia perintahkan supaya kamu semua jangan menyembah illa iyyahu, kecuali dia sahaja. Zalikad dinul qayyim, itulah dia agama yang lurus, agama yang benar. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Inilah dia majoriti, jumhuriyah, kan? Kebanyakan, tak ada kebaikan pun dalam kebanyakan. Allah tak puji pun. Kita baca Al-Quran bila sebut aktsarahum ni, lebih 80, lebih 70, kan? Dalam Quran 70 tempat macam tu lah, lebih kurang ulang-ulang. Aktsarahum la yu'minun, la ya'lamun, la yaqilun, kan? Itu dia Allah sebut. Kemudian yang kedua, hukum dalam ibadah. Hukum dalam ibadah selepas akidah, ibadah lah. Berakidah kemudian beribadat. Kita wajib mengambil hukum-hukum ibadah. Baik solat. Solat kena macam solat macam Nabi ajar lah. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang macam mana kamu lihat aku sembahyang. Solat tadi kan. Nabi ajar tata cara solat. Benda-benda yang tak boleh dilakukan dalam solat. Jadi ramai orang yang tak tahu. Kadang-kadang benda-benda tu, kita kata benda tu benda biasa. Macam kebanyakan orang lelaki yang berambut panjang, kan, diikat rambut dalam solat. Nabi larang ikat rambut dalam solat orang lelaki tu kan. Orang perempuan lain tak masuk lah, ni untuk lelaki. Kemudian Nabi larang lipat baju dalam solat ni. Nabi larang. Dia tak tahu benda-benda macam tu kan. Jadi kena belajar. Ada buku yang tulis Akhtaul Musallin, kan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang solat atau orang yang melakukan solat itu. Kita kena tahu kesilapan-kesilapan tersebut dalam solat, dari Al-Quran, haji maupun hal lainnya dari Al-Quran dan hadis sahih, sebagai realisasi dari sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian Nabi kata, khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku cara-cara ibadah hajimu. Baru ni kan, dah lepas ibadah
haji kan. Jadi maknanya yang mampu buat haji buat, yang tak mampu maknanya itu tak ada keberatan ke atas diri dia lah, kan. Tapi kalau dia dah mati, saudara mara dia masih hidup, anak-anak dia masih hidup, dia buatkanlah haji untuk ayah dia yang belum buat haji, mak dia yang belum buat haji. Apa panggil haji apa? Haji badal. Bukan haji bedal, haji badal. Kan? Haji bedal ni bedal habis lah kan. Berapa ribu haji badal lah? 1,500. Dapatlah biji tasbih. Lepas tu ayat zam-zam, kurma 10 biji. Kan? Haji badal. Yalah, haji badal tu memang ada lah. Kan? Sebab hadis dalam Sahih Abu Daud tu kan. Hadis Sahih Abu Daud tu Nabi, mana seorang Nabi dengar seorang lelaki kata, labbaika an Shibrimah. Labbaika an Shibrimah. Nabi kata, siapa Shibrimah tu? Dia kata, akhul li au qaribul li. Saudara lelaki aku ataupun kerabat akulah. Nabi kata, hajjata an nafsika, hang dah buat haji dah untuk engkau? Engkau dah buat haji kan untuk diri engkau? Dia kata belum. Nabi kata, hujjah an nafsika. Buat haji untuk diri hang dulu, kemudian buat haji untuk Shibrimah. Kan. Jadi kita nak buat haji, kita dah berhaji dah kan. Maknanya tahun depan kita pergi untuk mak kita ke, kan, ayah kita ke, tak masalah apa. Boleh insya-Allah. Tapi syaratnya kita ni tak payahlah tulis dalam IC tu SJT kan. Dulu lebay kan. Lah ni tukar buang lebay, saya dah tukar haji, minta padam nak buat IC baru. Boleh haji, kan. Maksud orang panggil kita haji. Itu dia. Baik. Kalau kita tak mampu, kita upah dia bagi duit kan, dia kita dalam masalah pula tu. Dan merupakan penerapan dari ucapan para imam mujtahid. Jika hadis itu sahih, maka ia adalah mazhabku. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah pun kata macam tu, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kan? Semua cakap macam tu. Idza sahhal haditsu fa huwa mazhabi. Bila hadis itu sahih, itulah dia mazhabku. Bila di antara imam mujtahid terjadi perselisihan pendapat, ada perselisihan pendapat di kalangan para imam tadi kan, contohnya kunut waktu subuh, kan, khilaf di antara ulama, okay? Kita tidak boleh fanatik terhadap perkataan seseorang di antara mereka. Dan kita belajar, banyak hadis kunut subuh ni dhaif, kan? Kecuali kepada yang memiliki dalil yang sahih bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada orang datang buktikan kepada kita, dia bawa bukti yang terang-terang, yang jelas dan nyata. Dia dah tunjuk segala kajian dekat kita daripada A sampai Z. Maknanya kita tak boleh nak tepis lagi dah. Maknanya kita tak boleh nak bantah lah. Kalau kita bantah, kita orang yang fanatik kepada pendapat kita lah. Kita kena buang pendapat kita tadi, kita ambil yang baru yang kita dapat tadi. Sebab apa? Sebelum ni kita tak belajar. Bila kita dah belajar, benda tu jadi baru lah pada kita. Padahal benda tu lama dah, kan? Dah 14 kurun dah kan. 14 kurun dah, 14 kurun lebih dah, 1435 tahun dah. Macam tu. Jadi maknanya kita ikut yang tepat dalilnya dengan Quran dan Sunnah. Itu tinggalkan. Kalau kita dah diberikan kepada kita bukti yang jelas tadi kan, mak ayah kita, datuk nenek kita, mereka tak dapat bukti tu, nampak macam mereka buatlah yang mereka yang tahu tu kan. Itu dia. Jadi bukan kita nak kata mereka tu ahli neraka sebab mereka buat bid'ah ni kan. Dah, macam tu. Jadi kalau kamu tahu tahlil arwah tu tak ada, nak buat apa-apa? Kan, sedekah apa nama, Al-Fatihah. Bila sebut Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh apa gini, Al-Fatihah, kan? Begitu, sebut Al-Fatihah. Lepas tu nak bawa mayat pun berhenti satu langkah, Al-Fatihah, jalan pula. Break mengejut pula tu, sampai tak terabah. Al-Fatihah. Sekali Al-Fatihah kan. Banyak Al-Fatihah tu. Jadi macam tu, benda tu Nabi tak ajak pun benda tu. Dia buat apa kan? Susah payah buat benda yang Nabi tak ajak. Dia kata orang kita sejak lama dah buat, pasal apa kita nak ubah?
Tak boleh ubah dia kata. Kalau hang ubah ni maknanya hang bantah. Orang Kedah kata hang ni ketegak. Bantah. Bantah tok nenek. Hang dia betul, tok nenek tu tak betul. Tok nenek tak boleh pakai, hang saja boleh pakai. Tu hujah dia bah. Kita kata bukan, saya ni sebelum tok nenek kita dah ada dah ni. Kan? Tu dia. Tapi depa hak tu yang sampai nak bawa macam mana? Rahimahumullahul jami' kan maksud dia kan. Hukum dalam muamalah. Hukum dalam muamalah pergaulan antara manusia, tak boleh nak menipu orang, tak boleh nak merampas harta orang. Ya kan? Tu dia. Tak kala orang tu orang Muslim ke orang musyrik ke, tak boleh kita nak tipu dia, kita nak rampas harta dia ikut suka. Baik yang berupa jual beli, pinjam meminjam. Pinjam tak bagi balik buat dah. Kan? Buat harta sendiri. Pinjam cangkul kan, pinjam cangkul. Pinjam cangkul tu dia cari cangkul mana kawan tu pinjam 3 tahun lepas dah tak hantar. Sewa menyewa dan lain sebagainya. Sewa macam-macam lah segala muamalah tadi kan. Tu dia. Cerita sewa macam tu juga. Tak bayar sewa. Kan? Lari malam. Lampu menyala, langsir tak buka. 3 hari tak buka langsir, dia tak mungkin tidur ke, tak sihat ke. Jiran sebelah nak tengok tu rumah ni kawan ni mati bah. Lampu menyala, langsir tak buka. Bagi salam tak jawab. Kan? Tengok pun tingkap nak cerah. Apa pun tak ada dah. Tak ni nasib penyewa lah, nasib orang yang bagi sewa. Sabar je lah. Tu dia. Tak bayar zakat kot. Semua hal tersebut harus berlandaskan hukum keputusan Allah dan Rasulnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, fala wa rabbika la yu'minun. Maka demi Tuhanmu mereka belum dikira beriman pada hakikatnya, hatta yuhakkimuka, sehingga mereka menjadikan engkau hakim fima syajara bainahum, pada apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajiduna fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak merasai keberatan di dalam diri mereka, mimma qadaita, daripada apa yang engkau telah putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Kalau tak boleh terima kan apa yang Nabi putuskan, kalau ada persoalkan lagi, maka maknanya belum sempurnalah imannya. Kan Nabi cakap macam tu, tak boleh nak terima. Nabi dah ajar kita semua perkara, daripada segala kebaikan Nabi dah cerita, segala keburukan Nabi dah tunjuk, jangan buat apa semua kan. Tak kira lah dalam bab apa pun, hatta dalam bab perubatan, bab apa pun Nabi dah ajar. Ada satu buku terjemah dah saya, ada kawan saya tak nak bagi, tak bagi lagi. Kan buku apa nama orang putih, nama apa yang masuk Islam tu, dia kata Rasulullah doktor saya. Dah ada buku tu dah, terjemah dah kan. Saya tak sampai lagi. Saya nak beli, dia kata jangan beli, saya nak bagi. Kan, tunggulah ni orang nak baca ni. Rasulullah Ismail doktor kan, dia kata terjemah kan. Doktor saya ni. Semua dia kata, dia ni orang putih masuk Islam, tak malu ke kita? Apa nama dia tu? Dia habang baru ni saya tak nak sebut apa, Gracie apa benda tu. Tom Gracie, Tommy apa benda, tak tahulah saya tak. Tak tahulah dia kata apa benda. Saya tak ingat dia dah berhubung nama orang putih tu kan. Kita bukan orang putih, orang kelabu asap. Jadi susah lah. Jadi buku tu dah terjemah dah kan. Teringin mungkin kat Yayasan Taklim ada kot buku tu. Ada kat Yayasan Taklim ada? Tak ada mencari. Orang malu kita. Dia ni baru masuk Islam, dia berubat, dia masuk dia belajar kan. Dia masuk, dia hebat sungguh lah. Kita percaya kat Panadol daripada kecil sampai hari ni. Kan sakit je Panadol. Yang madu lebah semua Nabi cerita pasal madu lebah apa semua kan. Apa lagi al-hijamah berbekam semua kan. Nabi cerita. Jadi kita insya-Allah kita buat benda-benda macam tu. Secara perubatan, secara sunnah ni baik.
Itulah orang barat, orang Yahudi kan, puak-puak ni, dia duk fikir, dia dah tahu dah benda ni. Cumanya depa ni usaha supaya kita ni tak kembali ke arah itu. Dia duk buat macam-macam kan. Supaya kita jangan kembali kepada tu. Tapi akhirnya Allah Ta'ala nak tunjukkan kan, kebenaran tadi. Apa nama? Jerry. Sebutlah nama tu. Lidah saya keras nak sebut bahasa orang putih. Kan. Lidah keras. InsyaAllah lepas ni pakat beli seronok lah publisher tu. Kan ni dah 30-40 orang, 20 orang dah kan beli, dah 20 buah laku dah, saya seorang. Kan, jadi insya-Allah beli buku tu, baca tengok. Apa dia kata kan. Jadi kawan saya kata saya baca buku tu selok, seronok. Selok semuka seronok. Lelaki tak sedar dah habis baca buku tu. Seronok macam mana aku nak tengok. Aku nak try baca tengok. Dia tunggu dia tak sampai lagi buku tu. Dia kata ada nak bagi ni insya-Allah. Nak bagi. Kita baca insya-Allah kan. Orang putih masuk Islam tu. Hebat. Rasul doktor saya kan. Dia cerita semua perubatan tadi. Ataupun dia ni kan orang yang kena kanser kot. Dia ni kan orang lain tahu lah. Orang putih juga lah. Kena kanser dan dia masuk Islam, dia berubat. Alhamdulillah hilang. Lega kanser dia. Masya Allah. Dia setiap penyakit ada ubat. Allah Ta'ala turunkan penyakit, Allah turunkan bersamanya ubat. Penawar. Itu dia. Para mufassir dengan menyitir riwayat dari Imam Al-Bukhari menyebutkan sebab turunnya ayat di atas adalah kerana sengketa masalah pengairan yang terjadi antara dua sahabat Rasulullah, antara Al-Muhajir dengan Al-Ansar. Muhajir ni adalah Zubair. Zubair ni anak sepupu Nabi lah. Kan anak mak saudara Nabi SAW. Zubair Al-Awwam kan. Itu dia. Sepupu dia. Jadi dalam masalah tu kan masing-masing ada ladang bukan sawah padi gandum. Nak guna air lah, ada longkang air kan. Longkang air tu maknanya jadi yang Zubair dulu. Kemudian yang Al-Ansar tu selepas tu lah. Jadi Zubair tahan lah air dulu, tahan supaya air masuk dalam kawasan dia. Dan longkang tu pun dalam kawasan dia juga. Maknanya kalau dia tak bagi kat kawan tu pun dia tak salah pun. Kan? Jadi mana kawan ni marah lah. Sekat Zubair sekat. Apa bagi ayak sampai dekat aku sama. Zubair kata nak bagi masuk ayak tempat aku dulu. Lepas tu tak apalah, pergi ke hang lah. Kan? Sorang-sorang lah. Lepas ni hang pula ikut turn lah. Itu dia. Maka dia ni pun pergi jumpa Rasulullah kata macam tu lah. Rasulullah buat keputusan seperti mana yang dilakukan oleh Az-Zubair. Tapi kawan ni kata, ya Rasulullah, adakah dia nak dia sepupu kau? Adakah dia sepupu kau buat macam tu ke? Marah Nabi SAW tadi. Nabi kata kepada Zubair kan? Nabi kata, Zubair, hang sekat tu, mana air tu hang ambil, lepas tu hang sekat biar air sampai ke belakang sana. Jangan bagi kat dia. Nabi marah macam tu kan. Hak Zubair tadi kan, tu hak dia. Kalau kamu nak air, kamu buat saluran kamu sendiri lah. Kalau ikutnya. Ini saluran hak Zubair punya. Tu pun atas ihsan dia bagi pada kamu. Tu cerita dia. Jadi Nabi dah buat keputusan macam tu. Kawan ni dia rasa macam tak seronok, tak puas hati lah macam tu lah. Radiyallahu ta'ala anhum tu. Tu cerita dia. Baik. Ini hukum keputusan yang Allah Ta'ala cerita kepada kita. Kemudian hukum dalam masalah hudud kan. Dan dia kata pidana dan perdata. Ini bahasa dia ni. Kan. Dan qisas, hukum balas yang sepadan. Dia punya footnote bawah tu tengok. Dia kata maksud dari hak Allah adalah bahawa hukum tersebut ditetapkan untuk kemaslahatan jemaah dan memelihara kepentingan umum. Macam kerat tangan orang yang mencuri lah. Tapi bukan curi kerat macam tu, bukan curi potong macam tu. Tengoklah dia mencuri di musim apa, musim kelaparan ke apa ke, tak boleh kira lah. Atau mencuri kerana kelaparan, kebuluran ke, itu tak boleh kira lah. Tapi curi suka-suka, hobi, tu kena. Kan, mesti buat curi. Besok lah hobi, syok-syok kan. Buat apa, koleksi kereta mewah. Kat dia punya, curi orang punya. Tu tak boleh lah.
tu dia kena kena hukum lah. Tapi kalau dalam keadaan kebuluran, zaman musim kelaparan, kemarau apa semua, tu tak boleh kira lah. Tak boleh kira lah, dia curi kerana sebab kan. Jadi ada dalam hukum fiqh macam tu keadaan. Baik. Sebab inilah merupakan tujuan dari agama Allah. Jika merupakan hak Allah, maka hukum itu tidak boleh digugurkan. Kalau hukum kaitan, sebab tu Nabi SAW kata, Nabi kata, bila hukum tu berlaku benda-benda macam tu, hampa selesai sama hampa. Bila sampai dekat hakim, tak boleh buat dah. Selesai sama-sama hampa. Lu kesian aku ni kena kerat tangan kita, apalah aku maafkan. Yang buat lagi lain kali nak ambil yang terus. Kalau bawa ke hakim hang kena. Ya kan? Bila sampai kepada hakim, hakim takut masuk neraka, dia jalankan apa yang Allah Ta'ala suruh. Ya kan? Jadi macam tu. Bila sampai ke hakim, tak boleh buat apa lah. Sebelum sampai ke hakim ni, buat selesai dulu. Buat selesai. Baik oleh peribadi maupun oleh jamaah secara jamaah lah. Sebab tu Nabi SAW kata, demi Allah, Nabi kata, kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, kan, insya aku akan potong tangannya. Itu dah. Baik. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa katabna alaihim fiha, dan kami telah fardukan ke atas mereka padanya, anna nafsa bin nafsi, bahawa kalau bunuh orang kena hukum bunuh balik lah, bunuh balas. Tapi kalau tak sengaja tu cerita lain lah. Bunuh secara tak sengaja tu cerita lain, dia kena bayar diat dan sebagainya. Tapi kalau sengaja dia kena hukum bunuh lah. Wal aina bil ain, kalau korek je mata kau tu, kena korek balik je mata dia. Lebam mata kau tu, kena lebam balik mata dia, kan? Wal anfa bil af, hidung dengan hidung. Wal udhun bil udhun, telinga dengan telinga, hampir kerat telinga kau tu, kerat telinga hang balik. Tapi kerja tu bukan kita buat. Kerja tu hakim yang memutuskan. Kita tak boleh jadi kan, orang yang memutuskan hukuman. Tak boleh lah. Walaupun dia dah buat kita kena report tu. Report polis apa semua tu kan. Dia pecah cermin kereta kita nak buat macam mana? Kita report dia, jangan duk pecah balik cermin kereta dia. Kan? Tu dia. Qisas. Wasinna bisinni, gigi dengan gigi. Ada satu orang tu, dia gigi dia nak diat tu, ada gigi ni ada. Dia ada diat ada berapa kan? Kalau nak bayar diat tu lah. Kan? Jadi kau ni gigi dia nak luruh lah. Dia pegang tangan kau tu bola mulut dia, kau tu tarik, jatuh gigi dia. Kan? Jadi tak boleh lah. Tu maknanya sengaja dia buat. Dia memang gigi dia nak patah dah. Hak tu dia sendiri buat. Dia nak duit tu kan, helah dia. Dia pegang tangan kau tu, bola mulut dia. Kau tu pun tarik, jatuh gigi. Dia kata, hang punca hang gigi aku jatuh. Hang tengok gigi tak ada. Tu hang punya pasal, aku tak buat benda tu. Hang ambil tangan aku, bola mulut hang, apa suruh aku tarik lah. Tak boleh lah macam tu. As-sinna bis-sinni, kan? Tapi kalau kau tu buat sungguh, dia bubuh sebiji tangan gigi kita patah, kan? Dia kena. Wal juruha qisas, luka-luka ni ada hukum qisas. Balas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul lah, barang siapa yang bersedekah dengannya, dia maafkanlah, maksud dia kan, itu adalah kifarat untuknya lah, kan? Kifarat untuknya, lepaskan hak itu kan. Macam ni lah, keluarga dia, waris dia, maafkan. Ni macam mana nak pancung kepala ni? Nak maaf ke tak? Tak maaf. Nak buat macam mana? Tapi kalau maaf, kalau kesian dia ada anak kecil semua, yang hak kau ni dah mati dah, buat macam mana? Mati dah. Yang hidup ni tak apalah kan, maafkanlah kan. Bayar diat. Bayar tebusan tadi kan. Pancung kepala. Pernah tengok ada orang pancung kepala orang? Tak tengok. Saya biasa tengok. Tapi dalam handphone lah. Dia pun hantar kat saya kan. Dia tanya dulu, berani tak ni? Tak berani ke tak berani nak hantar ni? Saya kata berani apa? Kita pun jawab berani. Dia hantar, tengok. Bukuk-bukuk Allah, kan? Tengok kepala jatuh atas tanah tu kan. Di Saudi sana kan. Dia tengok dah Haji, tengok dah.
Jadi macam itulah hukuman tadi sebenarnya di khalayak, supaya orang ambil iktibar dan pengajaran. Ni orang pemik mayat je, yang dah dibungkus lah mayat kan, tak tengok hukuman tu pun. Jadi tak ada iktibar pengajaran lah. Dulu dengar tak ngeri lah. Tengok-tengok dia, ngerinya. Yang nak buat tu dia fikir 3 kali ataupun 10 kali lah fikir lah. Tak berani buat lah. Kena pancung kepala tadi kan, jatuh debu kepala situ. Allahu Akbar. Itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak menghukum mengikut apa yang Allah telah tetapkan, apa yang Allah telah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Mana penguasa-penguasa ni, itulah dia. Kan? Dia ni, depa ni beratlah dengan Allah Taala tadi. Kan? Kita selesai lagi, depa tak selesai lagi. Jangan duk seronoklah nak jadi pemimpin. Tapi pelik semua noh. Pakak duk berebut nak jadi pemimpin. Orang yang mengaji ni dia duk lari nak jadi pemimpin, tak mau jadi pemimpin. Hak ni duk berebut. Sanggup pergi kata kawan tu, sanggup kata kawan ni, sanggup buka aib kawan tu, sanggup buka aib kawan ni. Kerana semata-mata nak jadi pemimpin. Apanya glamour sangatnya. Duk serabut kepala ya. Kan? Seronok sangat tak mana. Ni, orang lain dah selesai dah, dia tak selesai lagi. Duk kira Allah tengok. Kan? Tak tahulah. Tu dia dengan Allah Ta'ala. Maksudnya kalau dia yang adil, maka dia berada di bawah lindungan di mahsyar besok. Yaumala dhil illa dhil, apa je nak? Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yaumala dhilla illa zilluh, kan? 7 golongan tu yang akan dapat perlindungan Allah Ta'ala pada hari mahsyar besok. Di antara dia yang pertama al-imam al-adil, imam yang adil, penguasa yang adil, takut tu kan. Itu dia. Jadi kalau kita sendiri cari musibah, susahlah. Tapi kalau kita dibebankan ke atas kita, terpaksa, maka kita lalu lakukan dengan tawakal dan mohon kepada Allah Ta'ala bantuan pertolongan tu, insya-Allah. Jadi insya-Allah untuk hari ini takat ni saja. Minggu depan saya tak dapat datang. Saya tak dapat hadir. Kan? Insya-Allah. Yalah, tak dapat hadir. Itulah aku ada ustaz ganti ke apa, tapi nak beritahu lah kan. Saya tidak hadir, insya-Allah. Kan? Masya-Allah. Itulah dia apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah bukan nak balik kampung, ada hal lah, ada hal. Apa hal ustaz? Ada hal. Ada hal. Okeylah, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap tu kesilapan saya. Kita mohon maaf kepada mohon ampun kepada Allah Taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.